الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد عبده ورسوله وهو حبيبه وصفيه خليله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك مستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Hendaklah kita ketahui bahawasanya antara anugerah yang terbesar, nikmat yang agung yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pada hakikatnya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala bermula daripada Allah, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga tetap mengilhamkan kepada kita hidayah, petunjuk, taufik untuk kita mengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara logik, apabila Allah Subhanahu wa taala telah memberi hidayah kepada kita untuk menyembah Allah, maka kita tak memerlukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi oleh kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diunggulkan oleh Allah, seolah-olah satu ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan cara ibadah itu perlu mengikutnya ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Allah Subhanahu wa taala telah memberi hidayah kepada kita untuk menyembah Allah, menunjukkan keunggulan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah, bukan di sisi kita, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana bukan kita yang meletakkan Rasul sekian-sekian tempat, kerana Allah Subhanahu wa taala yang meletakkan Rasul pada tempat kemuliaannya. Seperti mana keagungan baginda Rasulullah pada akhlaknya, bukan kita yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang akhlaknya sungguh agung, akhlaknya Quran. Ya, benar. Tetapi yang terlebih dahulu yang menyatakan akhlaknya Rasulullah itu akhlaknya Quran, akhlak yang sungguh agung adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana contoh, tidak ada seorang yang jahil lalu nak mengatakan dia orang alim itu, tetapi yang menyatakannya itu adalah orang yang jahil. Kealiman seseorang itu diakui oleh orang alim yang jauh lebih alim, begitu. Itu pada kaedah dan kaedahnya begitu. Betapa ramainya orang-orang jahil mengatakan negara kita hebat, negeri kita hebat, tapi yang mengatakannya itu orang-orang jahil. Dia tidak tahu keadaan sebenar negara dan negeri kita. Dia tak tahu. Kita tanyanya, awak memandang kehebatan negara kami di mana? Dalam internet, dalam YouTube, dalam TikTok. Kamu kena duduk sini dulu, duduk bangun dengan kami dulu. Apa yang perlu kamu keluarkan, apa yang perlu kamu bayar, nanti kamu akan tahu. Baru kamu tahu betapa pelit dan sulitnya di sini. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang memelihara kita sehingga kita tidak terasa beban. Siapa yang akan merasa beban itu dua. Yang pertama, orang yang sengaja membebankan. Seperti mana di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa buat susah pada orang, nanti Allah buat susah pada dia. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kehidupannya tak pernah bergantung pada Allah, dia bergantung dengan apa yang berada di sekelilingnya. Seperti mana hadis Rasulullah, kiamat tidak akan berlaku sehinggalah di antara umatku mengatakan rezeki itu bukan pada Allah Subhanahu wa taala, rezeki itu di tangan kerajaan. Lalu dia tak memandang Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi, kiamat tidak akan berlaku melainkan umatku akan berkata demikian.
Lalu pertemuan kita pada malam ini sesuai dengan harinya kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 12 Rabiul Awal, hari Isnin. Walaupun sebahagian orang yang mengkaji kalau dikaitkan dengan tarikh Masihi 20 April 571 Masihi, walaupun begitu jangan diperhatikan tarikhnya Masihi. Dan kita perhatikan cukup 12 Rabiul Awal dikaitkan dengan tahun gajah, sebab tahun itu ada kisah tentera Abrahah datang untuk meruntuhkan Kaabah. Setelah beberapa bulan Allah Subhanahu wa taala zahirkan nur, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad ja'akum minallahi nurun, sesungguhnya telah datang daripada Allah. Mana ketetapan Allah Subhanahu wa taala berlaku, itu daripada Allah. Nurun, cahaya. Dalam tafsir Ar-Razi, At-Tabari, Ibn Kathir, Al-Qurtubi dan banyak kitab-kitab tafsir menafsirkan nur di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ulama menyatakan tidak salahnya kita mengatakan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sifat Rasulullah. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Quran, yukhrijuhum minadh-dhulumati ila an-nur. Rasulullah hadir untuk membawa keluar manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Kegelapan kepada cahaya. Kegelapan itu kesyirikan, kegelapan itu kebatilan, kejahilan, kebodohan. Nur, apa yang Allah Subhanahu wa taala sifati atas Nabi? Sidik, amanah, fatanah, tabligh. Itu sebab wajib bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita kena hidup dengan cara begitu. Sehingga kita kena hidup. Kalau kita tidak mampu untuk ikut seluruh duduk bangun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi jangan tinggal keseluruhannya, agar diri kita ada hubungan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana firman Allah dalam surah Al-Ahzab, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah datang kepada kamu itu seorang Rasul utusan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uswatun hasanatun. Uswatun juga dibaca iswatun. Dua maksud yang sama walaupun lafaz berbeza. Dua-dua dibaca Nabi. Uswatun, iswatun. Uswatun adalah contoh tauladan. Hasanatun yang terbaik di sudut kebaikan. Itulah maksudnya tadi, walaupun Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada kita untuk menyembahnya, tapi cara-cara nak menyembah Allah mesti daripada Rasulullah, sebab dia uswatun hasanah. Selain daripada itu, Allah menggelarnya sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Liman, kepada sesiapa kana yarjullaha, keadaannya yang mahu mengharapkan ridha Allah, rahmat Allah, dia mahu ke Allah. Wasilahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal yawmal akhir, begitu juga dia mengharapkan juga kejayaan, kebahagiaan di akhirat. Wa zakallaha katsira, dan dia banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Agar kuncinya kemustajaban doa adalah dengan banyak mengingati Allah. Mengingati Allah Subhanahu wa taala adalah dengan baca Quran, mempelajari Quran, tadabbur Quran, memahaminya, belajar. Ta'allam al-Quran, mengajar. Wa 'allamahu, ta'allam al-Quran, mempelajarinya. Wa 'allamah, sehingga bila dia tahu dia mengajar kembali.
khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Quran dan mengajarkannya. Mana menunjukkan orang yang ada hubungan dengan Quran dimulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan di sisi manusia. Siapa yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemuliaan itu dilihat dengan mustajab yang doa, walaupun tertahan baginya untuk berdoa kerana lupa. Itu yang mula-mula dimustajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Man syarahuhul Quran, man syaghaluhul Quran an dhikri wa mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiya as-sa'ilina. Barang siapa dia sibuk dengan Quran, kata ulama dalam syarah hadis itu, man syaghalahu al-Quran, ini sibuk mempelajarinya, belajar, mengajar, memahami isi kandungannya, itu maksud menyibukkan diri, sehingga dia terlupa untuk zikrullah. Kadang-kadang bila dia sibuk belajar terlupa nak zikir paginya, zikir petangnya, zikir malamnya, sebab sibuk dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat mahmudah. Bahkan dengan kitab Allah, zikir yang paling utama daripada sekalian zikir yang ada. Kata Imam Nawawi dan ide mu'tamad, kalam Allah Subhanahu wa taala zikir yang paling utama berbanding zikir yang lain. Sehingga dia lupa nak berzikir padaku, sehingga lupa pula dia nak doa kepadaku, minta doa. Wa mas'alati a'taituhu, aku berikan dia. A'taituhu ini menunjukkan pada kemustajaban doa, walaupun bermula dengan niat nak doa, tapi lidah belum jalan, baru niat nak doa tapi tak doa lagi. Afdala ma u'tiya as-sa'ilin, itu lebih kuutamakan untuk kuberi berbanding orang-orang yang sa'ilin, orang yang minta tapi tak sibuk dengan aku melalui kitabku, kalamku. Satu hadis. Dalam hadis yang lain, man syaghala zikri, barang siapa yang mana dia sibuk dengan mengingatiku sehingga lupa untuk meminta berdoa kepadaku. Niat ada, cuma bila nak doa dah lupa, sebab hatinya telah tawajuh, hatinya telah fana, telah tenggelam dengan kitab Allah Subhanahu wa taala yang dibaca, yang dipelajari, sehingga lupa nak doa kepada Allah. Lalu Allah kata, yang dia lupa tu aku mustajabkan dulu. Itu mustajabnya doa tanpa berdoa, tapi niat nak doa. Seperti mana kitab Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran menerangkannya. Ya Rasulullah, para sahabat bertanya, bagaimana kami nak hampirkan diri kami dengan Allah Subhanahu wa taala? Adakah Allah Subhanahu wa taala ni ada jarak sehingga kami perlu pergi buat sesuatu dengan jaraknya tadi? Nabi SAW tidak jawab kerana ini berkaitan dengan akidah. Bila berkaitan dengan akidah, Nabi diam kerana Allah akan turunkan ayat. Kaedah gitu. Dalam satu riwayat ditanya, aina Allah ya Rasulullah, di mana Allah? Nabi diam. Ya Rasulullah, di mana Tuhan kita? Sehingga adakah kita perlu mengangkat suara seperti mana memanggil dia yang berada jarak jauh, ataupun kita diam-diam sebab dia dah dekat dengan kita? Nabi diam. Nabi tak jawab. Dalam diam Nabi turun Jibril bacakan ayat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-Ku bertanya tentang aku, ya Muhammad, jawablah aku hampir dengan dia. Hampir di sini adalah berkaitan dengan cepatnya mustajabnya doa, walaupun dengan niat, dengan syarat dia banyak mengingatiku, sibukkan diri dengan aku. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku memustajabkan apa saja yang dia mohon kepadaku. Idza da'an, mana idza da'ani di sudut Arab, di sudut bahasa Arab, idza ini kembali satu perbuatan yang belum berlaku,
tapi niat telah berlaku. Idza da'ani, kalimat idza menunjukkan niat dalam hati nak doa kepada Allah, tapi perbuatan pada lidah Allahumma, ya Allah aku mohon pada, tak jalan lagi. Hati ada, hati niat nak doa, tapi dia lupa pula. Falyastajibu li wal yu'minu bi, ini syarat syarat. Terlebih dahulu mesti dia menyahut suratku, mana sibukkan dengan surat Allah. Wal yu'minu bi, jaga iman dia. Iman tu mesti ada. La'allahum yarshudun, maka dengan itu mereka akan mendapat petunjuk. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, tu satu. Qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an, itu mujib. La'allahum yarshudun, itu rasyid. Sehingga ulama menggabungkan menjadi zikir. Ya Allah, ya Qarib, ya Allah, ya Mujib, ya Allah, ya Rasyid. Dia sibukkan dengan membaca munajat itu. Sibuk itu sebahagian zikir melalui kitab Allah, sehingga dia lupa dah dia nak doa apa. Tenggelam dengan zikir ya Mujib, ya Mujib, ya Qarib, ya Qarib, ya Allah, ya Allah. Tenggelam, dia lupa. Yang dia lupa tu, dia dah niat untuk doa sesuatu, dia lupa yang tu Allah mustajabkan dulu. Itu kunci mustajabnya doa, dengan cara sibukkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengingatinya. Jadi daripada ayat ini kita lihat bahawasanya kana lakum, kalimah kana menunjukkan keadaan selama-lamanya buat kamu, yakni kamu tidak boleh lari ke orang lain. Kalau kamu nak selamat, kamu kena lari ke Nabi Muhammad SAW. Sebab kalimah kana menunjukkan pada zat dia, diri dia, yang tidak adanya dua, tiga Muhammad lagi, satu saja. Dan kedudukan Rasulullah SAW di sisi Allah yang kedua setelah Allah. Seperti mana sebagai ulama menyatakan hikmahnya Rasulullah itu lahir pada 12 Rabiul Awal, Isnin. Tanggal 12 menunjukkan bahawasanya bulan itu nak pergi ke tengah. Apa maksudnya? Itulah maksudnya orang yang bercucuk tanam, itulah waktu yang terbaik untuk mereka melihat apa yang mereka tanam. Bermulanya Rabiul Awal, Rasulullah lahir pada bulan Rabiul Awal, maka mereka bermulanya bercucuk tanam sampai ke pertengahan bulan 12 Rabiul Awal pun hampir pertengahan bulan. Lalu mereka nak lihat apa lagi hasil-hasil, adakah yang perlu mereka ambil, mereka akan ambil. Lalu mereka akan melihat bunga-bunga yang keluar pada pohon-pohon yang mereka tanam. Itu nama Rabiul Awal. Rabiul Akhir, kebanyakan mereka akan mengutip hasilnya. Itu dia disebut sebagai Rabiul Awal. Siapa yang mengatakannya? Kata Imam As-Suyuti, 12 Rabiul Awal juga disebut Isnin, disebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala Ahad. Isnin menunjukkan dua, Thalatha, tiga. Jadi menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala memulai dulu waktu tiga dia Ahad. Kemudian yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedudukannya. Seperti mana orang ahli kitab, orang ahli kitab dulu diberi tawaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah setiap 7 hari pilih 1 hari sebagai hari untuk mereka berkumpul ramai-ramai, lalu dia khususkan untuk beribadah kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilih buat mereka Jumaat, tapi tidak ketetapan itu diwajibkan. Mereka boleh mohon kepada Allah nak hari lain, ditawarkan kepada orang Yahudi. Sedangkan Jumaat itu Sayyidul Ayyam, penghulu bagi sekalian hari. 7 hari memang berlangsung sejak Allah menciptakan langit dan bumi. 12 bulan yang bergerak pun sejak Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi.
Lalu orang Yahudi mohon kepada Allah, ya Allah kami tak mau hari Jumaat. Allah Subhanahu wa taala pun mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi wasallam, ya Musa, tanya umatmu, kaummu nak hari apa. Melalui Nabi Musa juga, kami nak hari Sabtu. Sabt itu adalah menunjukkan pada hari istirahat. Lalu bila mereka pilihnya hari Sabtu adalah hari untuk mereka menguatkan kedudukan mereka, nak lawan kebiasaannya hari Sabtu hari untuk beristirahat, nak lawan diri mereka dengan cara mujahadah hari itu. Hari itu untuk istirahat je. Lalu sekarang ni mereka nak menguatkan diri mereka, hari istirahat dah kita beribadah kepada Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala mustajabkan. Lalu orang Yahudi pun kata Rasulullah yang cerita, pilih hari Sabtu, hari untuk ibadah. Tapi akhirnya apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, hari Sabtu lah mereka itu menakaikan jual belikan. Sepatutnya beribadah. Itu ada disebut dalam Quran. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka. Mereka yang ingkar itu selama 40 tahun, kata Abdullah bin Abbas, ditukar jadi kera. Itu cerita dalam Quran. Kunu kiradatan khasi'in, jadilah kamu kera yang hina dina. 40 tahun lepas tu, bukan 40 hari ataupun 40 minggu, 40 tahun, kata Abdullah bin Abbas. Betapa sabarnya Allah dengan kemaksiatan yang mereka lakukan. Lalu Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada orang-orang Nasrani pengikut Nabi Isa. Allah Subhanahu wa taala tawarkan juga Jumaat, Sayyidul Ayyam. Lalu mereka bermusyarat dengan Nabi Isa alaihi wasallam, mereka nak menguatkan tauhid mereka kepada Allah. Lalu mereka memilih hari Ahad. Ahad itu maksudnya wahid. Ahad itu adalah satu hari pertama, hari yang pertama. Lalu Allah Subhanahu wa taala mustajabkan, sehinggalah beribadahnya orang Nasrani itu pada hari Ahad. Ya, pada hari itu, waktu itu. Hari ini mana nak ada yang masuk keluar gereja hari Ahad itu pun ada matlamat, ada programnya. Bahkan disebabkan kahwin baru dia masuk. Bukan betul-betul ibadah pun, nyanyi je dalam tu. Maksud ibadah adalah salatnya, zikrullahnya, baca kitab Allah Subhanahu wa taala. Lalu mana ada orang yang masuk gereja tu dia solat, masuk suara pendek pun ada. Betul, nyanyi. Itu bukan ajaran Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada umat Nabi Muhammad, dan umat Nabi Muhammad pun terima hari Jumaat. Nabi kata, umatku saja yang terimanya Sayyidul Ayyam. Yang dulu-dulu sombong tak mau. Jadi dipilihnya hari Ahad bagi Nasrani kerana Allah Subhanahu wa taala Ahad. Jadi nak kuatkan keyakinan Allah Ahad, pilih ibadah hari Ahad. Itu ceritalah Rasulullah bercerita kepada kita. Lalu hikmah ni kelahiran Rasulullah Isnain, hari yang kedua setelah Ahad, telah disepakati oleh ulama akidah Sunnah wal Jamaah. Tidak ada satu makhluk yang paling utama melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasulullah tidak boleh bersama Allah dengan Ahad, kerana nanti orang akan mengisahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kalanya orang mengajar akidatul Islam, akidah Sunnah wal Jamaah. Ada dia seorang kiai di Indonesia. Dia mengajar ilmu ma'rifah, ilmu macam-macam. Sifat 20 pun dia mengajar, ma'anawiyah. Cuma duk satu perbentangan dia mengatakan Allah dan juga Muhammad Esa. Sedangkan dia sudah akidah Sunnah wal Jamaah, keesaan Allah pada wahdaniyah Allah itu khusus untuk Allah, tidak boleh letak pada Nabi Muhammad. Kalau letakkan Isa, makna menunjukkan dia sama sifat, yang mana kidam baqa tu.
wujudnya zat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana wujudnya Allah pada sifat wahdaniyah. Wujudnya Allah tidak, maknanya terdahulu telah ada. Lalu di situ kalau letak Rasulullah pun esok dia pun wujud terdahulu. Setelah wujudnya Allah Subhanahu wa taala, dia pun bersama Allah wujud. Jadi besaran sudah akidah Sunnah wal Jamaah. Tu yang ulama kita kata, jangan kamu katakan Allah dan Rasul dalam yang wahid atau ahad tadi. Sebutlah Rasul atas isninnya, seperti mana Rasulullah pada hari Isnin. Hari yang kedua, jangan letak bersama Allah Subhanahu wa taala kerana kedudukan Allah ahad itu pada zat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad dia bukan seperti mana Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah uswatun hasanah. Dia bersuruh Allah. Kita tidak boleh melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana kita melihat sesama kita. Tapi hendaklah melihatnya sebagai Rasulullah, bersuruh Allah Subhanahu wa taala. Bila melihatnya sebagai Rasulullah, kita perlu melihatnya melalui mukjizatnya, khususiyatnya. Itu yang perlu kita lihat. Kita tak boleh melihat Rasulullah seperti mana kita. Walaupun dalam Quran disebut ana basyarun mislukum, aku juga seperti mana kamu. Tetapi Nabi juga menyatakan jadi Al-Quran ana basyarun mislukum. Cuma Allah kata yuha ilai, aku diberi wahyu. Itu mukjizat. Jadi kena lihat Rasulullah sebagai orang yang ada mukjizat. Mukjizat hanya untuk Rasul. Selain pada Rasul tidak ada mukjizat. Bahkan dia sudah akidatul Islam, seorang Rasul maksum, terpelihara pada dosa, sama ada kecil ataupun besar. Itu jadi dia layak jadi uswatun hasanah. Selain pada Rasul mahfuz, tapi tidak boleh dikatakan maksum. Syiah kesesatan itu berlaku atas mereka. Tak kala mana mereka mengatakan Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, Jafar Sadiq, Muhammad bin Baqir, Ali Zainal Abidin, beberapa lagi keturunan ahli bait Rasulullah, ini semua maksumnya sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besaran dia sudah akidah Islam. Kerana maksum itu khusus untuk Rasul, yang lain-lain walaupun ahli bait Rasulullah tetap dia mahfuz, terpelihara daripada melakukan kesalahan. Imam Syafi'i pun tak pernah buat dosa. Imam Syafi'i tak pernah buat dosa, mahfuz. Imam Abu Hanifah tak pernah buat dosa, mahfuz. Semua imam-imam mujtahid bila dilihat, mereka tak pernah buat dosa. Macam mana nak buat dosa belum akhir balik dah hafal Quran, dah tahu tafsirul Quran, menghafal hadis Nabi sebelum balik, ribu-ribu hadis, dan duduk bangun dengan hadis Nabi. Bila masanya mereka nak buat kemaksiatan, zaman mereka pun bukan adanya tayangan kemaksiatan, semuanya adalah ilmu, semua ilmu. Duduk bangun dengan para alim ulama, duduk bangun dengan para wali Allah Subhanahu wa taala, duduk bangun dengan ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah uswatun hasanah. Dalam Islam, pengajian Quran dia ada 3 bahagian. Ada hakikat, ada syariat, ada tariqah. Tariqah atau tariqah, 3 ni mesti ada dalam setiap ayat. Ada hakikat, ada syariat, ada tariqah, tarikat. Saya berikan contoh. Hakikatnya tentang kudrah Allah. Kudrah adalah sifat maha berkuasa ya Allah Subhanahu wa taala. Antaranya Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki. Hakikat
Allah Subhanahu wa taala kata dia yang memberi rezeki, dia yang mengurniakan, dia yang memberi. Tetapi dia bagi tahu kepada kita, kulu washrabu, makan dan minumlah. Makan dan minum ini syariat. Kulu washrabu, makan dan minum syariat. Maksudnya apa? Apa yang kita belajar di akidah, dulu bangun kita perlu bergantung pada Allah Subhanahu wa taala, zahir dan batin kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala perintah kita, kamu hidup mesti makan dan minum juga. Makan dan minum. Itu syariat. Tarikatnya mana? Tariqah. Datang Rasul mengajar kita cara mengambilnya, cara mendapatkan sumbernya, makan dan minum tadi. Ini contoh. Ini contoh. Seperti mana contoh juga, hakikatnya Allah Subhanahu wa taala Asy-Syafi, yang memberi penyembuh. Mana ada orang yang boleh menafikan Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan daripada segala penyakit? Allah hakikat. Walaupun begitu, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita cari ubat, cari penawar atas sakit kita. Itu syariat. Mana syariat mengharuskannya. Bahkan Rasulullah kata, makanlah madu sebab dia ada syifa, makanlah habatus sauda, dia ada syifa. Jadi Nabi perintah, itu syariat. Hakikat yang memberi kesembuhan tetap Allah Subhanahu wa taala, bukan madu, bukan habatus sauda, tapi Allah perintah pada syariat. Tarikatnya ataupun tariqahnya, Rasulullah bimbing kita agar jangan kita keluar pada usul. Bila kamu sembuh, bersyukur pada Allah, Allah menyembuhkan kamu. Walaupun dengan Quran. Rasulullah pernah disihir teruk setahun, gugurnya rambut Rasul, sakit sungguh, sampai susut berat badan Nabi, kurus, tak adalah kurus sangat, susut badan dia. Lalu turunnya malaikat. Waktu itu Rasulullah sedang berbaring, berbicara. Mengapa dia? Oh, dia disihir. Siapa menyihir dia? Itu Labib Aqsam, seorang Yahudi. Bagaimana dia menyihirnya? Rupanya Rasulullah ada khadam pada Yahudi, budak Yahudi. Kadang-kadang rambut Rasulullah gugur, dia boleh kuntik bagi ke Labib tadi. Dia seorang penyihir Yahudi. Sihir dia jadi dengan izin Allah. Allah nak menguji seorang Nabi Rasul. Sebelah helai rambut Rasulullah diikat, dibaca mantra sihir. Lalu dibagi tanam, letak dalam telaga lama, telaga orang dah tak pergi nak ambil air dah, telaga buta lah kita sebut. Diikat dengan satu uncang kecil-kecil, rambut Rasul dalam tu. Lepas tu dah letak bawah tu, dalam telaga buta tu dihimpit pula dengan batu. Lalu malaikat tu cerita. Kemudian turun atas Rasulullah surah Al-Falaq, surah An-Nas. Keduanya ada 11 ayat. Lalu Nabi baca. Lalu Rasulullah sembuh. Rasulullah perintah para sahabat, pergi kamu gali telaga buta tu, cari. Betul-betul jumpa tu semua. Sebelah ikatan rambut Rasulullah diikat, bohol diikat. Lepas tu Rasulullah sihat, Nabi dah sembuh daripada sihir. Lalu datanglah sahabat, antaranya juga isteri Nabi Aisyah tanya, ya Rasulullah, engkau telah mengetahui Labib yang menyihirmu, kenapa tidak tangkap dan bunuh dia? Apa jawapan Rasulullah? Cukuplah, Allah Subhanahu wa taala menyembuhkanku. Nabi tidak kata kesan daripada surah Al-Falaq, surah An-Nas. Kerana apa? Nabi mendahulukan Allah dulu. Macam kita lain, sihat, Alhamdulillah. Maka ubat apa? Ubat tu sebiji berapa ringgit? 45 ringgit. Betul ke ubat tu dapat bagi kau sihat ni? Aku confirm, yakin. Itu yang Rasulullah SAW ajar kita, tariqah, bimbing agar jangan hati kamu mengkaitkan sihatnya kamu kerana ubat tadi. Walaupun harus pada syariat untuk makan ubat. Seperti mana Nabi Ibrahim AS, dia sakit, dia pun cari herba, makan daun ni, makan bit minyak ni,
Dia sakit, dia uji oleh Allah. Nabi kata, berubatlah kamu dengan minyak zaitun sebab dia ada barakah. Pakai minyak zaitun, kata Rasul, untuk ubat juga. Lalu dia sihat. Bila dia sihat, apa kata Nabi Ibrahim? Dia tidak sandarkan apa yang dia makan ubat-ubat. Dia kata, idza maridtu fa huwa yashfi. Apabila aku sakit, Allah sembuhkan aku. Itulah kembali balik pada hakikat. Jadi Quran, Nabi SAW, Nabi hakikat, Nabi syariat, Nabi tarikat. Ayat Quran pun begitu. Dan setiap daripada ayat Quran membawa hikmah kepada kita. Hikmah yang besar. Antaranya adalah sekiranya seseorang dapat kemuliaan sebab Rasulullah uswatun hasanah, lalu ikut duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini pada ayat yang ke-21, ayat 15 sampai ayat 20 cerita perang Ahzab. Berlaku pada 5 Hijrah, bulan Ramadan, bulan Syawal. Kita 10,000 itu Yahudi dengan orang-orang munafik yang beriman dengan Musailimah al-Kadzab, kumpul-kumpul 15,000 orang. Nama perang, tapi Allah yang bantu kita dalam peperangan itu. Lalu ceritanya perang Ahzab sama juga dengan Khandaq, parit tu. Para sahabat Rasulullah memang adanya pengalaman perang dengan Rasul, perang Badar, perang Uhud. Tapi perangnya Khandaq dia lebih mencabar sebenarnya. Lebih mencabar. Lalu macam mana Lalu Allah turun ayat, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kamu lihatlah Muhammad Rasulullah bagaimana kesungguhannya, kekuatannya yang dia bina. Diriwayatkan Rasulullah pada setiap malam-malam waktu perang Khandaq atau ataupun perang Ahzab, para sahabat malam tidur je. Rasulullah tak tidur. Munajat. Itu disebut oleh para sahabat Nabi. Kami melihat Rasulullah sepanjang malam munajat. Kami tidur sebab tak larat siang hari pergi gali parit tu. Lalu tu dah turun ayat ni. Mana tengok semangat Rasulullah, tengok kekuatan Rasulullah. Kalau mu tak mempunyai kekuatan macam dia, tapi tengok semangat dia. Bina kekuatan melalui semangat tadi. Kerohaniannya, bina kekuatan kerohanian seperti mana kekuatan kerohanian Rasulullah. Tengok munajat dia, kamu pun kena bermunajat seperti mana dia. Itu maksud ayat tu. Turunlah ayat ni, tetapi menjadi keumuman untuk semua sekali. Bukan sekadar dalam uswatun hasanah dalam perang, semua sekali dalam kehidupan seluruhnya. Lalu dengan ayat ini menunjukkan kabar berita gembira bagi umat Islam yang mengikut Rasulullah, yang menjadikan Rasulullah uswatun hasanah. Tetapi hendaklah kita mengetahui sebaliknya, umat ini akan ditimpa musibah yang sangat-sangat besar apabila berpaling daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat ini diberi keberkatan yang besar apabila mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebaliknya menjadi musibah yang besar apabila berpaling daripada uswatun hasanah ini. Itu kaidah pada kaedah yang perlu kita faham. Mafhum mukhallafah maksudnya, makna di sebaliknya. Dan dalam ayat ini mengajar kita juga bahawasanya semua perbuatan amal, bila ada ikatan dengan Rasulullah, amalan kita akan menjadi barakah, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita tidak beramal dengan cara kita. Kita beramal dengan apa yang Rasulullah didik, ajar kita, tarbiyah kita. Melalui ilmu, guru menerangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi sekian, wuduk Nabi sekian, puasa Nabi sekian. Lalu kita tidak memandang orang lain, mereka semuanya sampai ke Rasul. Walaupun para sahabat mengajar wuduk, aku melihat inilah wuduk Nabi. Imam Syafi'i dia belajar wuduk dengan Imam Malik. Imam Malik belajar yang wuduk dengan Imam Nafi'. Nafi' belajar wuduk dengan sahabat Rasulullah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar belajar wuduk dengan Rasulullah. Sanad. Imam Abu Hanifah belajar yang ambil wuduk daripada Ibrahim An-Nakhai.
Sampai kepada Hamad, ambil pada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud belajar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu guru kita menerangkan, ini hadis daripada Imam Syafi'i, ini Imam Abu Hanifah, ini Imam Malik, ini Imam Ahmad. Semua sanad sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua sanad kepada Nabi. Mengapa? Kerana dia dah uswatun hasanah. Tidak disandarkan pada Imam Syafi'i seperti mana orang akhir zaman. Buat apa nak ikut Syafi'i? Buat apa nak ikut Hanafi? Kita ikut Rasulullah. Itulah kejahilan mereka. Sedangkan semua imam-imam tu semua ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jahil betul kata-kata mereka. Mereka beranggapan Imam Syafi'i ini berfatwa tanpa melalui dalil, tanpa melalui nas, tanpa melalui riwayat. Maka Imam Syafi'i tidak akan berfatwa melainkan mesti dalil. Ini sampai Rasulullah dulu. Selagi mana tidak ada ijtihad. Kalaulah sekiranya ada dalil, bukti yang jelas sahih pada Rasul, tak boleh ijtihad. Ijtihad apabila memang tak ada. Itu memang dalam qawaid fiqhiyah. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan bagi kita seperti mana Allah memberi kekuatan pada Rasul dalam adab dia. Jadi Rasulullah uswatun hasanah, contoh tauladan yang terbaik. Bukan disebut sebagai idola, role model. Sebab bahasa itu tidak sesuai untuk Rasulullah SAW. Idola itu bila dilihat kamus Dewan Bahasa lebih sesuai pada ahli sukan, penyanyi, pelakon idola. Tapi untuk Rasul, Dewan Bahasa mengatakan tidak sesuai untuk Rasulullah SAW. Orang ini guna jawatan agama pun ambil idola. Role model tidak sesuai. Disebabkan kalimah ni bermula dalam gereja. Jangan gunakan Rasulullah. Yang sesuai, contoh tauladan yang terbaik untuk kita ikut. Uswatun hasanah. Selesai. Jangan diambil bahasa yang bukan daripada kita. Ambil bahasa yang kena dengan kaedah Quran itu balik, walaupun dengan terjemahan. Wallahu ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.